dia dari tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api. Kau tak dapat cuma dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Bagaimana merasa diri hamba padanya, mampu iman bagaimana menjadi hamba yang iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api. Kau tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, 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 kembali pada Allah. Dah, saya dah ada. Mandiri sudah ketetapan ilahi. Jelas harus dunia hancurkan yang terletak, dapat tak ordana melalaikan kerti budaya. Dikejar dicintami bayangan tak ketemi, tiada sudahnya dia yang dicari. Begitu indah dunia, siapapun yang tergoda, kan dapatkan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita nanti kuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan
sunnah ketetapan ilahi. Deras arus dunia hanyutkan yang terlena, dapat tak udara lalaikan menipu daya. Dikejar dicintai bayangan tak bertepi, tiada sudahnya biaya dicari. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda, terdapat wanita melewatkan jiwa. Tanpa indah dalam hati kita sendiri kuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, keimanan, ketakwaan, kepadanya senjata utama. Sabar menempuh jalan, tetapkan iman di hati. Yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Imanlah penyelamat, dunia penuh menjarobah, hidup akhirat kita kekal bahagia. Imanlah penyelamat, dunia penuh menjarobah, hidup akhirat kita kekal bahagia. Tak apa, kalau tak ada pun saya baca tak apa. Okey, saya baca tak apa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita menyambung kembali kuliah mudzakarah kitab Matnu Safinatus Salah, dan kita masih berada pada perbahasan syarat-syarat sah sembahyang. Dalam kitab ini disebut syarat sah sembahyang itu ada 12. Kita dah bincang yang pertama, iaitu taharatul badan was-saub wal makan. Sucinya badan, pakaian dan juga tempat daripada najis. Yang kedua,
juga telah kita selesaikan, iaitu taharatun anil hadas. At-taharah anil hadas. Suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Cara nak sucikan badan daripada hadas kecil dengan berwuduk. Cara nak sucikan badan daripada hadas besar dengan cara mandi wajib. Kemudian sekarang ni kita nak masuk yang ketiga, dan insyaAllah pada sesi petang ni kita akan habiskan syarat-syarat sah salat. Kalau sempat kita akan masuk sedikit rukun-rukun sah salat lah insyaAllah. Jadi tak ada orang nak baca ni tak? Apa saya bacalah. Al-thalith dukhulul waqti wa huwa zawalul syams lidh-dhuhri wa bulughu dhilli kulli syai'in mithlah zaidan ala dhilli al-istiwa' lil-asri wa ghurub asy-syamsi lil-maghribi wa ghurub asy-syafaq al-ahmar lil-insha'i wa tulu' al-fajri as-sadiqi al-mu'taridi januban wa shimalan lil-fajri. Rukun yang ketiga ataupun syarat sah yang ketiga ialah masuk waktu. Masuk waktu. Okey. Dan ketahuilah setiap ibadat ada ibadat, kita ada ibadat yang terhenti sah ibadat tersebut ke atas niat. Seperti apa? Seperti sembahyang. Seperti tawaf. Nak sah mesti perlu kepada niat. Mesti perlu kepada niat. Okey. Kalau ibadat itu jenis begitu, maka untuk sah ibadat tersebut mesti disyaratkan mengetahui masuknya waktu. Walaupun dengan zannan bil ijtihad, walaupun dengan zan dengan cara ijtihad. Contoh sembahyang. Perlu kepada niat untuk sah. Maka bila ibadat tu perlu kepada niat untuk sahnya ibadat tersebut, maka kita sebut syarat nak sah ibadat tersebut, sembahyang tu, mesti kita tahu masuknya waktu sembahyang. Walaupun dengan cara zan. Jadi, kalau ada seseorang tu, dia tak tahu waktu zuhur. Dia main sembahyang je terus, tanpa ijtihad, Allahu Akbar. Lepas habis sembahyang, rupa-rupanya dia sembahyang tu memang betul-betul dalam waktu. Kita sebut sembahyangnya batal. Sembahyangnya batal. Okey. Berbeza dengan ibadat yang tak perlu kepada niat. Contoh azan, tak perlu kepada niat. Khutbah Jumaat, tak perlu kepada niat. Maka ibadat yang begitu, kalau kita buat walaupun tanpa ijtihad dan berbetulan dalam waktu, maka sah. Kalau tidak kena dalam waktu, maka tidak sah. Jadi faham Ibadat ada dua. Pertama, ibadat yang perlu kepada niat. Seperti solat. Ibadat begitu, disyaratkan untuk kita tahu masuk waktu dulu. Baru kita boleh buat sembahyang tersebut. Solat tersebut. Kalau kita buat dulu, tiba-tiba kita buat betul-betul dalam waktu, kita sebut tidak sah sembahyang. Walaupun pada realitinya memang betul dalam waktu. Okey. Yang kedua, ibadat yang tak perlu kepada niat. Maknanya nak sah dia tak perlu kepada niat. Seperti azan, khutbah. Ibadat begitu, kalau kita buat tanpa ijtihad, tanpa mengetahui waktu. Tak. Bila kita buat, tiba-tiba pada realitinya kebetulan kena dalam waktu sungguh. Tak. Ibadatnya sah. Tapi kalau keluar daripada waktu, jelaslah tidak sah. Boleh? Okey, jadi disyaratkan untuk solat, kita kena tahu waktu dah masuk. Kena yakin waktu dah masuk. Kalau tak yakin pun zon. Zon ni maknanya ijtihad. Hari ni kita mengambil pandangan pakar daripada pejabat agama. Mereka bagi waktu-waktu solat tu, kita taklid kepada itu juga sudah memadai lah. Okey, dalam kitab kita ni sebut cara nak tahu masuk waktu. Kalau kita pergi dalam hutan ke, tak ada jam dan tidak ada tidak ada jadual masuk waktu sembahyang, maka kita boleh gunakan kaedah ni. Yang pertama apa? Wahwa zawalus syams lidh-dhuhri. Masuk waktu zuhur dengan apa? Masuk waktu iaitu gelincir matahari bagi waktu zuhur. Gelincir matahari daripada tengah langit. Walaupun gelincir itu sedikit.
Jadi matahari ni daripada timur. Tak. Dia terbit, kemudian dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Akhir sekali dia duduk betul-betul di atas langit. Di tengah-tengah langit. Kalau dia tergelincir walaupun sedikit cenderung kepada barat, tak. Ketika itu kita sebut dah masuk dah waktu tu zuhur. Okey, apabila bayang-bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya, bahkan lebih sedikit dari bayang rembang bagi waktu asar. Kemudian dibincangkan waktu asar, bilakah masuk waktu asar? Bila bayang-bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya, dengan barang, dengan benda. Contohlah, kita pacakkan satu kayu. Kayu tu tingginya 1 meter. Okey, kalau bayang-bayang bagi kayu tu 1 meter point 1, maka dah masuk dah waktu asar, dah masuk dah waktu asar. Boleh tak? Boleh? Masuk waktu asar. Sebentar. Okey. Boleh? Mana perbahasan ni? Bom. Sekejap. Betul. Jadi dalam kitab tu macam kurang jelas. Apabila bayang-bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya, bahkan lebih sedikit dari bayang rembang bagi waktu asar. Okey. Jadi dalam kitab tu kalau perasan, seolah-olah waktu asar tu masuk bila bayang-bayang satu benda panjangnya sama seperti benda tersebut. Macam saya bagi contoh tadi, satu kayu 1 meter panjang dia. Bila bayang-bayang dah 1 meter, maka dah masuk waktu asar. Itu kurang tepat. Sebenarnya masuk waktu asar bila mana bayang-bayang itu lebih sedikit daripada ketinggian benda, panjang benda. Jadi kalau kayu tu 1 meter, bayang-bayang tu mesti 1 meter point 1. Barulah maksudnya waktu asar. Okey. Wa ghurubu syamsi lil maghrib wa ghurubu asy-syafaq al-ahmar lil isya'. Kemudian dibincang waktu salat maghrib. Terbenam matahari bagi waktu maghrib. Itu waktu maghrib. Mulanya waktu maghrib bila tenggelam semua juzuk matahari. Bulatan matahari tu dia tenggelam semua sekali ke dalam. Contoh kalau kita duduk di pantai, jadi kita nampak matahari tu terbenam, mesti semua sekali bulatan matahari terbenam. Ketika itu barulah dikatakan masuknya waktu maghrib. Walaupun cahaya matahari masih ada dekat atas-atas langit, di bukit-bukit, walaupun cahaya matahari masih ada, tapi kalau dah bulatan matahari itu dah terbenam semua, ketika itu dah masuknya waktu maghrib. Okey. Hilang mega merah bagi waktu isyak. Okey. Masuk waktu isyak pula ialah dengan hilangnya mega merah. Ghurub asy-syafaq al-ahmar lil isyak. Apa mega merah? Mega ni cahaya lah. Cahaya yang ada di atas langit. Jadi bila matahari kita terbenam, dia akan cahaya ke atas langit
itu masih ada. Tak kita sebut tadi kalau terbenam semua sekali, bulatan matahari dah masuk waktu maghrib. Bila pula masuk waktu isyak? Bila cahaya matahari itu dah hilang cahaya yang merah. Dah hilangnya cahaya yang merah di atas langit. Ketika itu dah masuknya waktu isyak. Selagi mana ada cahaya merah, masih berbaki waktu maghrib dan masih belum masuk waktu isyak. Jadi waktu isyak masuk bila? Selepas hilangnya mega merah, iaitu cahaya merah yang ada di atas langit. Okey, seterusnya waktu subuh. Fatulu'ul fajri sadiq al-mu'taridi januban wa shimalan lil fajri. Terbit fajar sadiq yang melintang arah utara dan selatan untuk waktu subuh. Ni. Jadi waktu subuh masuk dengan terbitnya fajar sadiq. Fajar sadiq ni fajar yang benar. Fajar yang benar. Nak tahu fajar itu sadiq, bila dia muncul, maka cahaya akan terus terang. Masuk terang kat sini ialah dia semakin terang. Sikit-sikit dia terang, akhir sekali jadi siang. Itu fajar sadiq. Kalau fajar kadzib, fajar yang menipu. Apa makna fajar yang menipu? Dia tipu kita lah, isim fa'il tu. Kadzib maknanya dia menipu. Okey, sekejap. Okey. Fajar kadzib ni yakunu mustatilan min asy-syarqi ila al-gharb. Dia cahaya yang panjang. Fajar kadzib, fajar yang menipu ni, yang bila terbit fajar tu subuh belum masuk lah. Subuh belum masuk. Cahayanya memanjang. Lepas cahaya tu datang, dia akan gelap balik. Jadi kita ingatkan nak subuh, rupanya gelap balik. Okey. Jadi tanda nak masuk subuh ialah dengan terbitnya fajar sadiq, bukan fajar kadzib. Apa tanda fajar tu sadiq? Al-mu'taridi januban wa shimalan lil fajri. Itu antara tanda lah. Antara tanda fajar itu ialah fajar sadiq. Fajar itu, cahaya itu melintang arah utara dan selatan untuk waktu subuh. Jadi terbit daripada mana? Matahari nak terbit ni daripada timur. Tak. Jadi bila matahari nak naik ke atas, nak terbit, boleh. Maka akan muncul cahaya tu. Okay, cahaya yang muncul, kalau cahaya tu berbentuk begini, memanjang. Mana dia lebar lah. Lebar daripada arah selatan dan arah timur. Mana makin terang. Akhir sekali terang. Siang. Tak. Itu kita panggil fajar sadiq. Fajar sadiq. Bila masuknya fajar sadiq, maka masuklah subuh. Boleh? Selesai kat situ. Okey, maka Syekh sebut selepas tu fatajibu salatu fi hadhil awqat wa taqdimuha 'alayha wa ta'khiruha 'anha min akbaril ma'asi wa afhashi as-sayyi'at. Maka wajib ditunaikan salat dalam waktu-waktu tersebut. Jadi kita wajib salat dalam waktu-waktu tersebut. Kalau kita salat di luar waktu ataupun selepas habis waktu dengan sengaja cepatkan sembahyang, sengaja lambatkan sembahyang, maka hukumnya haram. Termasuk dosa-dosa termasuk sebesar-besar maksiat. Termasuk sebesar-besar maksiat. Oleh sebab itu disebut kat sini, maka wajib ditunaikan salat dalam waktu-waktu tersebut, mendahulukan salat dari waktu-waktu ini. Sebelum masuk zuhur, sebelum tergelincir matahari, kita salat zuhur dah. Sengaja. Hukumnya haram dan termasuk di bawah dosa sebesar-besar maksiat lah. Mendahulukan salat dari waktu-waktu ini dan melewatkan, begitu juga melewatkan dengan sengaja. Mendahulukan salat dari waktu-waktu ini dan melewatkannya dari waktu-waktu tersebut adalah merupakan termasuk di dalam dosa besar dan kejahatan yang paling keji. Okey. Cuma ada perbahasan yang saya ingin tambah. Bagaimana untuk dikatakan satu-satu solat itu ada dan juga qada? Okey, untuk dikatakan sembahyang itu ada,
tunai memadai 1 rakaat duduk di dalam waktu. Contoh kita sengaja lambatkan zuhur. Zuhur. Bila kita sembahyang, sempat 1 rakaat sahaja dalam waktu. Rakaat kedua, ketiga, keempat di luar waktu zuhur. Mana dah masuk waktu asar. Ketika itu solat kita dinamakan sebagai adab tunai. Tapi bila kita sengaja lambatkan solat sehingga menyebabkan sebahagian solat duduk di luar waktu, hukumnya berdosa. Jadi sembahyang kita tunai. Namanya tunai tapi berdosa sebab kita sengaja lambatkan. Boleh? Okey, apa pula makna bagi qada? Qada lawan kepada adab tadilah. Kalau wa illa ka'an qarana rafu ra'sihi min as-sajdati tsaniyah khuruj al-waqti faqada'un. Okey. Qada pula ialah tak sempat kita solat 1 rakaat dalam waktu. Tu contoh kita mulakan sembahyang, Allahu akbar. Lepas tu rukuk, sujud. Masa sujud tu azan sah. Allahu akbar, orang azan sah. Maka sembahyang kita tu nama dia qada. Nama dia qada. Sebab apa? Tak sempat 1 rakaat dalam waktu. Lepas tu tengok, kalau kita sengaja lambatkan, maka hukumnya berdosa. Qada dan berdosa. Boleh? Okey. Selesai kat situ. Boleh faham tak? Ada orang nak baca ni? Boleh faham tak ni? Ni semua tak buka muka ni. Kisah juga ni. Cuba respon sikit. Boleh Ustaz. Kita teruskan Okey. Ar-rabi'u yang keempat. Syarat sah yang keempat dia petang gitulah. Kita pun tak berapa nak segar dah badan. InsyaAllah khair. Ar-rabi'u satru ma baina suratir rajuli wa rukbatayhi wa jami'i badanil mar'ah illa waj'aha wa kaffaiha. Jadi perkara yang keempat, syarat yang keempat untuk sah salat ialah menutup aurat. Menutup bahagian di antara pusat dan kedua lutut bagi lelaki. Jadi aurat lelaki dalam sembahyang, begitu juga luar sembahyang. Antara pusat dan lutut. Bila kita sebut antara pusat dan lutut, maka pusat dan lutut itu sendiri tidaklah aurat. Sebagian kata aurat itu pandangan yang lemah. Pandangan yang kuat, pusat dan lutut itu sendiri bukanlah aurat. Cumanya wajib kita menutup sedikit daripada pusat, juga sedikit daripada lutut, mimbabi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Macam muka tadi. Jadi kat sini, antara pusat dan lutut aurat. Nak tutup antara tu, mesti kita tutup lebih sikit. Tak, jadi kita kena tutup sedikit pusat dan juga sedikit lutut. Supaya barang yang ada di antara pusat dan lutut yang kita panggil aurat itu tertutup dengan baik. Jadi itu aurat lelaki. Ketika mana nak solat. Sama ada lelaki itu dah besar, dah akhir balik ataupun budak kecil nak sembahyang. Budak kecil itu tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia nak sembahyang, nak sah sembahyang dia kena tutup aurat yang telah kita sebutkan. Okey. Dan menutup seluruh tubuh bagi perempuan melainkan muka dan kedua tangan. Itu bagi wanita. Wanita, sama ada wanita tu dah balik ataupun belum. Kalau dia nak sembahyang, mesti dia menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua tangan. Kedua tangan tu makna tapak tangan dan belakang. Tu. Itu dibenarkan untuk buka ketika mana sedang sembahyang. Lepas tu Syekh sebut apa? Wa yajibu 'alaiha satru juz'in min jawanibil wajhi wal kaffaini. Ar-rajuli satru juz'in min surratihi hadha wa jawanibi rukbatayhi. Wa 'alaihi masatru. Okey, selesai. Dan wajib ke atas wanita menutup bahagian tepi masjid, menutup pusatnya dan yang
dengannya dan sekeliling lututnya. Itu yang tadilah kita sebut. Ya, jadi muka benda yang boleh dibuka oleh perempuan ialah muka. Betul tak? Selain daripada muka itu aurat. Bahagian rambut aurat, bahagian kepala aurat, telinga aurat, bawah dagu ni aurat sebab dah bukan termasuk bawah muka. Jadi nak tutup aurat tu dengan baik, ketika dia pakai telekong tu mesti dia tutup sikit bahagian muka. Samalah min babi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Jadi perempuan bila nak sembahyang, ambil sikit bahagian depan ni, tutup sikit. Tutup tu sebab apa? Sebab nak sempurnakan menutup aurat dengan baik. Apa aurat? Kepala, telinga, bawah dagu ni. Jadi tu lebihkan sikit lah. Kalau bahagian atas ni, selekung tu tarik ke depan sikit. Tutup sikit. Mana, faham tak? Itulah maksud dia. Kalau bagi lelaki pula, kena tutup sedikit daripada dia punya pusat. Juga kena tutup sedikit daripada dia punya lutut. Supaya sempurnanya penutupan aurat antara pusat dan lutut. Okey. Wa alaihim as-satru minal jawanib la min asfala. Dan ke atas kedua-duanya. Dan wajib ke atas kedua-duanya laki dan perempuan menutup aurat daripada al-jawanib. Daripada keliling. Daripada tepi, sudut tepi. Begitu juga sudut atas. Jadi aurat yang wajib ditutup ketika salat ialah bahagian tepi dan bahagian atas. Dengan makna, kalau orang duduk kat atas, orang tak nampak pusat kita. Contoh kita pakai baju, tak? Kita tak butang dengan baik. Kalau ada mata kat sini, ada orang tengok daripada bahagian atas, dia boleh nampak kita punya apa? Pusat kita. Maka sembahyang kita tidak sah. Begitu juga daripada tepi, mesti tutup dengan baik. Mana kalau tengok daripada tepi tak nampak aurat. Tu. La min asfal, tidak wajib tutup daripada bawah. Dengan mana kalau kita sembahyang dan kelihatan aurat daripada bawah. Contohlah seseorang tu sembahyang di atas lantai kaca. Dia sembahyang, lepas tu dia sembahyang tingkat 2, ada orang lain duduk tingkat 1 tengok, pandang ke atas. Jadi nampaklah perkara-perkara yang tak sepatutnya nampak. Ketika itu adakah sembahyang lelaki tersebut batal? Kita sebut tak batal. Kalau perempuan pun tak batal. Sebab apa? Sebab aurat terlihat daripada bawah. Ketika mana kita sujud, ni sentiasa berlaku pada lelaki lah. Kalau tak pakai seluar, hanya pakai kain pelikat, maka ketika sujud tu kadang-kadang nampak sampai ke peha, nampak lutut. Sedangkan itu aurat. Kita sebut tidak membatalkan solat. Kenapa? Kerana aurat terlihat daripada arah bawah. Tu. Jadi aurat wajib ditutup daripada bahagian atas, juga daripada bahagian keliling. Adapun daripada bawah tidak wajib ditutup. Okey, selesai. Kemudian wajibu an yakuna as-satiru yamna'u hikayata launil basharah. Itu syarat-syarat untuk dikatakan sahnya penutupan aurat. Dan wajib bahawa sesuatu yang menutup aurat itu boleh menghalang dari menampak warna kulit. Jadi mesti kita pakai satu perkara yang boleh menghalang nampaknya warna kulit. Dalam jarak berborak, bersembang. Contoh saya duduk kat sini, Ustaz Amirul 1 meter atau 1.5 meter daripada saya. Kalau Ustaz Amirul tak nampak warna kulit saya, itu dah dianggap saya telah menutup aurat. Tapi kalau saya pakai baju warna putih, putih yang apa jenis macam cermin tu warna. Jadi daripada jarak 1 meter, 1 meter setengah tu Ustaz Amirul boleh nampak saya punya apa? Warna kulit. Itu dianggap sebagai belum menutup aurat. Contohlah nampak kat bahagian peha tu, itu belum dianggap sebagai menutup aurat. Jadi disyaratkan mesti pakaian yang kita pakai itu menghalang daripada warna kulit.
Okey. Kemudian wa an yakuna malbusan aw ghairu malbusin fala takfi dhulmatun wa khaymatun saghirah. Dan wajib bahawa sesuatu yang menutup aurat itu boleh menghalang dari menampakkan warna kulit dan hendaklah ia meliputi badan musalli, badan orang yang sembahyang, sama ada ianya sejenis yang dipakai atau tidak dipakai seperti tanah. Oleh itu tidak memadai kegelapan dan kemah yang kecil sebagai penutup aurat. Okey, syarat seterusnya mesti penutup aurat itu penutup aurat yang apa? Yang meliputi badan macam ni. Dia meliputi badan saja. Dan jubah ni sentiasa dipakai ataupun benda yang kita semua pakai lah. Ataupun kita guna benda yang jarang dipakai. Maknanya kita ambil tanah, kita tepek pada tempat aurat tu dan kita semayang. Tak juga memadai. Yang penting menutup warna kulit dan juga ia meliputi badan. Kalau tidak meliputi badan, tidak sah. Contoh apa? Zulmatun, kegelapan. Seseorang tu sembahyang dalam keadaan telanjang, cuba dalam waktu malam. Dia sembahyang dalam bilik. Okey. Jadi adakah kegelapan itu meliputi tubuh badan dia seperti pakaian ni? Tak. Maka kegelapan itu walaupun menutup warna kulit badan dia, maknanya kalau kita duduk kat luar kita tak nampak pun warna kulit badan dia. Tak. Dia pun kita tak nampak. Adakah dianggap sebagai sah menutup aurat begitu sehingga kita sebut sah solat dia? Jawapannya tidak. Begitu juga tidak memadai kalau kemah yang kecil. Kemah wanita, kita masuk dalam tu kita semayang. Jadi orang tengok daripada luar tak nampak kita. Sedangkan kita duduk dalam tu tak pakai benda. Tak. Telanjang bulat. Sembahyang kita juga tidak sah sebab tidak dianggap sebagai menutup aurat. Ustaz, orang tak nampak aurat je, tak nampak aurat. Cuma tak cukup syarat. Apa syarat yang tak cukup? Pakaian itu tidak masmul. Yashtamil alaih, alal musalli. Tidak meliputi orang yang sembahyang. Meliputi itu macam ni lah. Dia duduk rapat dengan kita. Kalau kemah ni dia duduk keliling, kita duduk tengah dinding. Kita duduk tengah dinding keliling kita. Dinding itu tak meliputi kita, maka tidak memadai. Jadi syarat nak menutup aurat atau syarat untuk sah dikatakan seseorang itu menutup aurat, apa dia? Kalau dalam sembahyang, pertama mesti menutup aurat daripada bahagian atas dan bahagian keliling. Yang kedua, mesti menghalang daripada terlihatnya warna kulit dalam jarak 1,5 meter. Kemudian mesti pakaian itu pakaian yang meliputi tubuh badan. Jadi tidak memadai kalau yang menutup warna kulit kita itu ialah sekadar kegelapan malam ataupun kemah yang kecil. Boleh. Okey. Jadi kalau tengok syarat-syarat ni, maka kita boleh sebut pada perempuan di luar sana yang pakai ketat. Dia anggap sebagai menutup aurat ke tidak? Dia pakai suajin ketat, baju pun ketat, tapi menutuplah bahagian-bahagian aurat tu. Muka dengan tangan je nampak. Kita sebut, kalau cukup 3 syarat ni tutup aurat lah. Cuma dia berdosa pada sudut yang lain. Itu pada sudut menimbulkan fitnah kepada kaum lelaki. Tapi kalau dengan pakaian tu dia solat, sebenarnya dia sah. Sebab apa? Tutup aurat. Boleh? Tutup aurat. Okey. Kejap, tengok sikit apa dia nak tambah. Syarat keempat kalau nak tambah, mesti penutup itu jiring. Jiring. Jadi tak boleh sekadar kesan, contoh macam inai. Kita inai bahagian antara pusat dan lutut kita. Tak. Jadi warna kita putih. Bila kita letak inai, tak nampak warna putih kita tu. Adakah dianggap sebagai menutup aurat? Tidak. Kerana apa? Kerana inai itu, kesan inai itulah. Warna inai itu bukan jiring. Syarat nak menutup badan mesti dengan jirim. Jisim. Kalau sekadar dengan kesan warna itu tak boleh. Okey, selesai kat situ. Kemudian kita baca terus.
Wal khamis, yang kelima, istiqbalul qiblah bis sadri fil qiyam wal qu'udi abil mankibaini wa mu'dhamil badani fi ghairihima illa idha ishtadda al khawful mubahu wa lam yumkinhu al istiqbalu fa yusalli kaifa amkanahu wa la i'adata alaihi. Syarat yang kelima untuk sahnya sembahyang ialah menghadap ke ain kiblat. Bukan sekadar arah kiblat, tak, menghadap ke ain kiblat. Maknanya mesti menghadap ke Kaabah itu sendiri. Ke ain Kaabah itu. Zat Kaabah itu. Semuanya ada dua bahagian lah. Kalau kita jauh dengan Kaabah, contoh duduk Malaysia, Kaabah di Mekah, kita menghadap ain Kaabah secara zon, secara sangkaan kuat. Tapi kalau orang duduk depan Kaabah, dia mesti menghadap ke Kaabah dengan yakin. Menghadap ke Kaabah dengan yakin. Menghadap apa? Menghadap ainul Kaabah. Bukan sekadar menghadap arah. Faham tak? Menghadap ainul Kaabah. Contoh di Kaabah. Saya mesti menghadap ni. Kalau saya semayang, menghadap ke sini. Arah Kaabah lah. Ni Kaabah. Jadi depan ni semua arah Kaabah. Tapi bila saya semayang, tak kena ke Kaabah. Kena ke sebelah Kaabah. Itu tidak sah. Mesti menghadap ke ainul Kaabah. Mesti hadap sungguh ke Kaabah ni. Semua menghadap ainul Kaabah tu macam kita sebut. Kalau duduk jauh, kita menghadap ainul Kaabah dengan zon, dengan sangkaan yang kuat. Kalau kita duduk depan Kaabah, kita wajib menghadap ainul Kaabah dengan yakin. Kena ada ainul Kaabah tu dengan apa? Bisadri fil qiyam wal qu'ud. Dengan dada kita. Bila mana kita berdiri dan kita duduk. Jadi kalau tengah berdiri, wajib dada menghadap kiblat. Ketika mana kita sedang duduk, wajib kita punya dada menghadap kiblat. Duduk tahiyat akhir ke, tahiyat awal ke, tak. Wajib dada menghadap ke kiblat. Okay, wa mu'dhamil badani fi ghairihima. Wa bil mankibaini wa mu'dhamil badani fi ghairihima. Dan wajib kita menghadap kiblat dengan mankibain. Dengan dua kita punya bahu dan juga seluruh dan juga kebanyakan badan kita. Tak. Kita baca terjemahan kat sini. Dan dengan dua bahu serta sebahagian besar badannya ketika selain qiyam dan duduk. Mana selain daripada kita qiyam dan duduk. Maknanya contoh seperti mana kita sedang sujud. Tak. Seperti mana kita sedang merukuk. Jadi nak menghadap kiblat takkan dengan dada. Kita rukuk, dada kita ke bawah. Kita sujud, dada kita menghadap ke bawah. Jadi ketika mana kita sedang sujud, kita sedang rukuk, tak. Yang perlu menghadap kiblat ialah kita punya bahu dan sebahagian besar daripada badan kita mesti menghadap ke kiblat. Begitu. Okey, dikecualikan syarat menghadap kiblat pada beberapa keadaan. Antaranya ialah idza ishtadda al-khawfu al-mubahu wa lam yumkinhu al-istiqbal fa yusalli kaifa amkanahu wa la i'adata alaih. Kita bacalah. Kelima, menghadap kiblat dengan dada ketika qiyam, iaitu ketika berdiri dan duduk. Dan dengan kedua bahu serta sebahagian besar badannya ketika selain qiyam dan duduk. Mana ketika rukuk, ketika sujud. Tak, nak menghadap kiblat dengan apa? Dengan bahu dan juga dengan sebahagian besar badan. Menghadap kiblat itu wajib kecuali apabila bersangatan takut yang diharuskan dan tidak memungkinkan ia menghadap ke kiblat. Maka bolehlah dia bersolat dengan apa cara yang mudah baginya dan dia tidak perlu mengulanginya. Jadi secara umum menghadap kiblat wajib kecuali kalau apa? Kalau bersangatan takut. Contoh perang. Sedang berperang. Tak. Lepas tu waktu nak keluar dah. Tak sembahyang kan menyebabkan kalau tak sembahyang terus dalam waktu, sembahyang luar waktu haram. Tak, lambatkan sembahyang. Jadi sembahyang juga dalam waktu. Cara nak sembahyang lagu mana? Mesti menghadap kiblat. Sekarang ni nak menghadap kiblat. Lagu mana tengah perang. Tengah tak senjata. Tengah menghunus pedang ni. Jadi saya sebut solat sahaja sekadar kamu mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lepas tu pusing sana, pusing sini. Tidak ada masalah. Rukuk pun sekadar mampu, sujud pun sekadar mampu sampai habis sembahyang. Jadi tidak wajib menghadap ke kiblat lah. Sebab memang tak mampu. Kalau menghadap kiblat, maka kena bunuh lah dengan musuh. Boleh? Itu kalau tak mampu lah. Kalau mampu,
Kena hadap kiblat macam biasa. Mampu ni maknanya sebelum perang. Tak. Belum betul-betul berperang. Mampu menghadap kiblat, hadap kiblat lah. Tapi kalau dah masuk dalam peperangan, susah dah nak menghadap kiblat. Ketika itu kita teruskan sahaja sembahyang dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat. Okey. Contoh lain ialah seperti mana kalau berlakunya lemas, tak? Ataupun rumah terbakar, ataupun kena kejar binatang buas, ataupun kita nak lawan pihak musuh, contoh macam perampok ke, siapa-siapa nak apa tu, cuba nak bunuh adik-beradik kita ke. Jadi kita pertahankan nyawa mereka dengan mungkin bertumbuk ke lagu mana tak. Ala kulli hal ketika itu kita andaikan waktu nak keluar dah. Waktu nak keluar. Kalau tak sembahyang menyebabkan sembahyang luar waktu haram. Jadi kena sembahyang juga dalam waktu ni. Tak. Jadi kita pun sembahyang dalam waktu. Dalam keadaan berlari. Sebab apa? Lari daripada singa. Ataupun dalam keadaan kita nak keluar daripada rumah yang terbakar. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil. Ikutlah keluar dah lagu mana pun. Daripada apa? Daripada rumah terbakar tu ataupun tengah lemah. Kena semayang. Tak, jadi pun Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama berenang ke tepi pantai. Begitu. Okey. Dan tidak menghadap kiblat ni bukan mesti daripada awal. Boleh jadi rakaat pertama, rakaat kedua kita menghadap kiblat. Tiba-tiba rakaat ketiga barang kita kena curi. Jadi orang yang curi tu pun lari. Kita pun kejar dia. Boleh tak kita batalkan sembahyang? Tak boleh. Sembahyang fardu tak boleh batalkan. Sembahyang sunat kita boleh batalkan sesuka hati kita. Sembahyang fardu tak boleh. Jadi kita kejar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas tu dia pusing ikut ni, pusing ikut tu. Kita kejar dia. Kadang-kadang kita sedang sembahyang. Okey. Contohlah rakaat ketiga kita kejar dia lari. Rakaat keempat dia pun baling barang kita tu. Tak. Jadi kita dah dapat barang kita. Rakaat keempat tu kita kena cari kiblat baliklah dan menghadap kiblat sembahyang macam biasa sampai habis. Jadi dua rakaat pertama menghadap kiblat. Satu rakaat ketiga menghadap ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tak, sebab apa? Kejar pencuri yang curi barang kita. Masuk rakaat keempat kita kembali menghadap kiblat sebab barang kita dah dapat. Okey. Bila kita buat lagu tu, kena ulang balik tak sembahyang? Wala i'adata alaih. Saya sebut tak perlu ulang balik sembahyang. Sembahyang tu dah sah dan tak perlu kita nak ulang. Selesai kat situ. Kemudian Syekh sebut apa lagi? As-sadis. Yang ni mudah aja. Yang keenam. Tak ada orang nak baca ni. Ustaz Amirul mana? Boleh saya baca. Ada orang? Okey, sila baca as-sadis. As-sadis yakun al-musalli musliman. Okey. Kemudian. Jadi yang keenam, kita nak baca terjemahan sekali. Yang keenam, hendaklah orang yang bersolat itu beragama Islam. Okey, jadi syarat sah yang keenam hendaklah orang yang sembahyang itu Muslim. Maka sembahyang ini tidak sah daripada orang kafir. Sama ada kafir itu kafir asli, mana sejak lahir kafir, ataupun kafir itu kafir murtad. Mana asal dia Islam, kemudian dia murtad. Juga tidak sah sembahyangnya. Boleh? Itu pada sudut sah tak sah memang tak sah lah orang kafir sembahyang. Cuma sudut wajib tak wajib, kita ada perincian. Okey. Pertama kita sebut orang kafir asli dan juga orang kafir asli yang zimmi. Kafir asli yang zimmi ni orang kafir yang bayar jizyah kepada kita. Tak. Begitu juga orang yang murtad. Mereka ni wajib salat. Orang yang murtad dan juga orang kafir asli yang zimmi. Apa dia orang kafir asli? Kafir asli maknanya dia lahir-lahir tu kafir dah.
Lepas tu dia zimmi. Zimmi ni maknanya dia ada apa tu? Bayar jizyah kepada kita. Maknanya dia tu di bawah keamanan kita lah. Dia tu di bawah jagaan orang Islam. Di bawah jagaan negara Islam. Mereka ini wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Allah silap. Allah Sallallahu Muhammad. Fala tasih salah min kafir wa tajibu ala muslimin wa murtaddin la ala kafir asli wa zimmi. فلا تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا وإن وجبت عليه وجوب عقاب في الآخرة وأما الحربي فهو مطالب بها في الدنيا أيضا لكن على سبيل اللزوم لأنه مطالب بالإسلام. Semula silap tadi. Kita sebut syarat yang keenam mesti orang yang bersolat tu Islam lah. Maka kalau dia kafir, maka tidak sah solat dia. Apa jenis kafir sekalipun tidak sah solat. Selesai. Bab sah tak sah dah selesai. Kemudian kita nak bincang wajib. Okey. Sembahyang ni wajib ke atas orang yang murtad dan juga wajib ke atas orang yang murtad. Wajib ke atas orang yang murtad. Wajib sembahyang. Okey, wajib tu maksud dia apa? Adakah dia kena solat dalam keadaan dia murtad? Tak boleh. Sebab kita dah sebut tadi kalau kafir, sembahyang tak sah. Tak kisahlah kafir murtad ke kafir asli ke, sembahyang tak sah. Jadi apa makna perkataan ulama wajib ke atas orang yang murtad itu sembahyang? Maksud dia ialah wajib orang murtad itu masuk Islam, kemudian dia sembahyang. Itu maksud dia. Wajib bagi dia berusaha untuk mencapai syarat sah sembahyang. Macam mana nak capai syarat sah sembahyang? Dengan masuk Islam lah. Bila masuk Islam, dia dah jadi Muslim, dia layak untuk dikatakan seorang yang sah kalau sembahyang. Gitu. Pusing sikit ayat tu. Okey. Kemudian yang kedua kita ada kafir asli yang zimmi. Kafir asli yang zimmi. Dia lahir-lahir kafir dah. Cuma dia zimmi. Zimmi ni maknanya orang yang membayar jizyah kepada kita. Dia di bawah jagaan kita. Tidak ada peperangan. Tidak ada permusuhan antara kita dengan dia. Tak? Okey. Orang kafir yang begitu, maka kita sebut tak wajib pada dia sembahyang di dunia. Maknanya kita tak wajib minta dia sembahyang di dunia. Sekalipun nanti dia mati, dia akan diazab sebab meninggalkan salat. Jadi, mutalabah fi dunia, kita ni tak wajib tuntut dia sembahyang di dunia. Cuma bila dia mati, kekal dia diazab sebab meninggalkan salat. Kafir yang ketiga ialah kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam seperti Israel. Mereka ini wajib sembahyang di dunia. Wajib sembahyang di dunia. Dengan makna apa? Dengan makna bila mana dia tak nak bayar jizyah kepada kita, dia jadi musuh dengan kita. Tak. Dia tu sendiri wajib masuk Islam. Maksud dia kena sembahyang tu maknanya dia tu wajib masuk Islam dan dia tu kena sembahyang gitu. Bukanlah maksud dia kafir harbi wajib sembahyang, dia sembahyang dalam keadaan dia kufur. Kalau sembahyang dalam keadaan kufur, sembahyangnya juga kekal tidak sah. Jadi kesimpulan dia, saya ulang balik. Syarat yang keenam ialah ayakuna musalli musliman. Nak sah salat mesti orang yang sembahyang tu muslim. Kalau kafir tidak sah sembahyangnya. Adapun sudut wajib tak wajib sembahyang, kita ada 3 golongan. Pertama orang murtad. Orang murtad wajib sembahyang. Apa makna wajib sembahyang bagi orang murtad? Wajib si murtad tu masuk Islam balik kemudian sembahyang. Bukan maksud dia kena solat dalam keadaan dia murtad. Kalau dia solat dalam keadaan murtad mana nak sahnya? Yang kedua, golongan yang kedua ialah kafir asli zimmi. Lahir-lahir dah kafir, dalam masa yang sama dia tu kafir zimmi. Dia sebut tidak wajib solat di dunia. Dengan mana kita tak wajib tuntut dia solat. Walaupun begitu, bila dia mati, kekal dia akan diazab sebab meninggalkan furu'un syariah. Antaranya solat. Golongan ketiga ialah harbi. Seperti Israel. Laknatullahi alaihim. Golongan ini dituntut untuk solat di dunia. Apa makna mereka dituntut untuk solat di dunia? Adakah mereka kena solat dalam keadaan kekufuran? Tak.
Maksud dia ialah mereka wajib masuk Islam. Tak, kemudian mereka solat. Begitu. Kalau tak solat juga, dia agaklah di akhirat kelak. Lepas tu disebut kat sini sedikit, kalau orang kafir masuk Islam, kebaikan yang telah dia buat sebelum ni, kebaikan yang tak perlu kepada niat lah. Contoh sedekah, mengeratkan silaturahim, tak membebaskan hamba, itu ibadat-ibadat yang tak perlu kepada apa? Kepada niat. Maka ibadat-ibadat yang dia buat sebelum ni juga diberi pahala. Jadi dia masuk Islam umur 145. Sebelum ni dia ada sedekah kat orang kafir, kat orang susah, dia mengeratkan silaturahim, damaikan antara dua yang bergaduh, membebaskan hamba. Semua tu dia akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Itu sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Wana'i. Yang ketujuh, ayakuna. Baca. Bismillah. As-sabi'u ayyakuna 'aqilan fal majnun was-sabiyyu alladhi lam yum. Saya ada. Ada. Dengar. Saya baca. Ada. Ada. Semula as-sabi'u ayyakuna aqilan فالمجنون والصبي الذي لم يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما. Maksudnya yang ketujuh, orang yang bersolat itu mestilah berakal waras. Orang gila dan kanak-kanak yang belum memayyiz tidak wajib yang ketujuh solat. Maka tidak sah solat keduanya. Okey. Yang ketujuh, ayakuna aqilan, hendaklah orang yang sembahyang tu berakal. Maka orang gila, budak kecil yang belum memayyiz, tidak sah solat mereka. Di samping tidak sah juga tidak wajib solat ke atas mereka. Boleh? Sebab mereka ni bukanlah tergolong dalam ahli ibadat. Dan solat-solat ni ialah ibadah yang perlu kepada niat. Dan mereka juga bukan ahli niat. Sebab syarat nak sah niat mesti apa? Mesti Muslim. Orang kafir tak sah niat. Mesti juga memayyiz. Orang yang tidak memayyiz tidak sah niat. Jadi orang ni gila. Budak kecil tu belum memayyiz. Maka niat sembahyang pun dah tidak sah. Mentelah lagi perbuatan sembahyang tu lagi-lagi tidak sah. Boleh? Okey, apa makna tamyiz? Dhabit bagi tamyiz yang paling tepatlah kita katakan. Seorang budak tu dah capai satu peringkat yang membolehkan dia buat perkara asas sendiri. Dia boleh makan sendiri, ambil makanan sendiri, basuh tangan selepas makan sendiri, minum sendiri. Dia boleh istinja sendiri, dia pergi tandas, dia kencing, dia basuh kencing dia keluar. Boleh buat sendiri dah perkara asas tu. Itu kita bagi memayyiz. Sebahagian kata memayyiz ni ialah budak kecil yang dah pandai jawab soalan asas. Siapa nama, dia pun sebut nama dia. Umur berapa, dia pun sebut umur dia. Sebahagian kata boleh bezakan kanan dan kiri ataupun buah tambak dan juga batu. Cuma yang paling tepat yang kita sebut tadi lah. Dah sampai satu umur yang boleh melakukan perkara asas seperti makan, minum, istinja secara sendiri. Jadi kalau budak belum memayyiz, orang gila, sembahyang mereka tidak sah sama sekali. Selain tidak sah juga tidak wajib lah. Okey. Terus, as-saminu. As-saminu an takuna al-mar'atu naqiyatan min al-haidi wan nifas. Fal-haidu wan nufasa'u la tasihhu salatuhuma wa la qada 'alaihima. 8. Sekiranya orang yang bersolat itu perempuan, maka hendaklah dia suci dari haid dan nifas. Wanita yang berhaid dan bernifas tidak sah solat keduanya dan tidak diwajibkan qada ke atas mereka. Okey. Jadi yang ke-8, antakuna al-mar'atu naqiyatan min al-haid wan nifas. Hendaklah perempuan, ini perempuan lah, lelaki tak mari haid. Tak ada haid bagi lelaki. Takut belajar UAE ada haid. Tak ada. Cumanya ulama kami ataupun ulama kita lah,
Di Al-Azhar sebahagian sebut lelaki ni juga ada haid. Haid ni maknanya kehinaan lah, kehinaan, kecelaan. Iaitu al-isti'jal. Al-isti'jal haidur rijal. Al-isti'jal ni gopoh. Tergesa-gesa. Contoh dia belajar nak jadi alim dalam masa setahun. Tak. Orang ambil masa 10 tahun, 15 tahun, dia ambil setahun je. Gopoh. Ataupun menghafal Quran. Seminggu hafiz Quran 30 juzuk. Gopoh. Akhir sekali tak ingat walaupun satu muka surat. Jadi itu al-isti'jal haidur rijal. Gopoh-gopoh ni dianggap sebagai satu kecelaan bagi lelaki lah. Al-ilmu idza ukhidha jumlatan dhahaba jumlatan. Ilmu ni kalau dia ambil sedebuk sekaligus, dia akan hilang sekaligus. Sesungguhnya ilmu itu diperolehi dengan ma'al ayyam wal layali, dengan berlalunya malam-malam dan siang-siang. Sedikit-sedikit, qalilan. Okey. Jadi disebut kat sini syarat yang ke-8 mestilah perempuan itu suci daripada haid dan nifas. Nifas. Okey. Maka orang yang haid dan nifas tidak sah solat mereka. Tidak sah solat mereka. Malah hukumnya haram solat. Kerana tak solat kerana patuh kepada syariat dapat pahala. Jadi orang biasa dapat pahala sebab solat. Perempuan ni dapat pahala sebab tak solat. Dia nak solat tapi dia tak solat sebab apa? Dia tahan diri daripada solat sebab patuh syariat. Syariat kata tak boleh, dia pun tak buat, dapat pahala. Wala qada'a alaihima, dan juga tak wajib qada' selepas suci daripada haid dan nifas. Antara hikmahnya ialah sebab banyak sangat solat ni, sehari dah 5 waktu. Jadi kalau haid 15 hari dah 5, pesanlah kawan tu nak qada'. Dia berbeza dengan puasa. Puasa ni kena qada'. Sebab puasa ni tak banyak. Tak banyak hari. Okey. Okey. Contohlah kita sebut perempuan tu murtad. Perempuan tu murtad. Ketika dia murtad tu, datang juga darah haid tu. Datang juga darah nifas tu. Tak, okey. Bila dia masuk Islam nanti, dia kena qada' tak sembahyang-sembahyang yang dia tinggal ketika dia murtad? Dia kena qada'. Cuma soalannya, solat yang dia tinggal ketika mana dia sedang haid, ketika mana dia murtad tu, yang tu kena tinggal, yang tu kena qada' tak? Kita sebut tak kena qada' jugalah. Tak kena qada'. Boleh Jadi solat yang ditinggalkan disebabkan haid dan nifas, walaupun ketika zaman murtad tidak perlu qada'. Zaman yang ketika waktu tak haid dan nifas kena qada' lah. Okay. Boleh? Berbeza kalau gila. Berbeza kalau gila. Kalau murtad 2 tahun. Dalam murtad tu dia gila setahun. Boleh tak? Perempuan ni dia murtad. Murtad berapa tahun? 2 tahun. Tahun pertama lepas dia murtad dia gila. Lepas tu masuk tahun kedua dia sembuh balik. Lepas tu dia masuk Islam balik. Dia kena qada' solat berapa lama? 2 tahun. Dengan makna solat yang dia tinggal sebab dia gila, dia kena qada' juga. Boleh, kesimpulan dia, solat yang perempuan tinggal disebabkan haid dan nifas ketika makna waktu murtad, yang tu dia tak perlu qada' lah. Tapi kalau solat yang perempuan tu tinggal disebabkan dia gila ketika mana sedang murtad, yang tu dia kena qada'. Okey, baca terus. Allah. فإن خلال الوقت وهي طاهرة فطرأ عليها الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة وجب عليها قضاؤها. Sekiranya waktu salat telah masuk, padahal dia dalam keadaan suci, tiba-tiba keluar haid atau nifas selepas berlalu kadar masa yang membolehkan dia menunaikan kewajipan solat tersebut, padahal dia tidak menunaikannya, maka wajib dia mengqada'kannya. Okey. Ini masalah apa ni? Masalah kalau dalam kitab fiqh disebut masalah
turu al-mani' fa idza dakhala al-waqtu wa hiya tahirah fatara. Jadi masalah turuwul mani'. Apa masalah turuwul mani' ni? Seorang perempuan sedang suci daripada haid, suci daripada nifas. Bila masuk waktu Zuhur, dia kata tak apalah, solat akhir waktu sikitlah. Sekali nak masak dulu, nak main dengan anak dulu. Jadi dia tangguh. Berlalulah sejam sebagai contoh. Lepas berlalu sejam, contohlah awak Zuhur masuk pukul 1, dia tangguh pukul 2. Bila masuk pukul 2 tu, datang darah haid. Saya ulang gambaran dia. Perempuan tu asal suci. Masuk Zuhur, dia suci lagi. Tapi sembahyang ni tak wajib. Sembahyang awal waktu. Sunat sembahyang awal waktu tak wajib. Jadi dia tangguh. Sebab dia ada kerja nak buat. Ataupun saja dia nak tangguh, tengok cerita ke lagu mana. Tak sampailah masuk pukul 2. Okay, pukul 2 tu, tiba-tiba datang darah haid. Okay, soalannya, solat Zuhur pada hari itu wajib tak dia qada bila dah dia suci daripada haid nanti? Itu soalan lah. Maka disebut dalam kitab kita apa? Fa idza dakhala waqtu wa hiya tahiratun fatara 'alayha al-hayd wan nifasu ba'da an madha ma yas'u wajibati tilka as-salah wajib 'alayha qada'uha. Kalau masuk waktu sedangkan dia suci, kemudian baru datang darah haid ataupun darah nifas, selepas berlalu satu tempoh yang dia boleh buat solat tu, dalam tempoh tu. Jadi sekarang ni daripada 1 hingga pukul 2, sejam. Sempat tak dalam sejam tu dia pakai tutup aurat, wuduk, lepas tu dia sembahyang? Sempat sangatlah. Maka ketika itu kita sebut nanti bila dia suci daripada haid, kamu kena qada. Qada apa? Qada solat yang Zuhur yang kamu tinggal tu. Yang kamu tak solat lagi tu. Solat yang kamu tinggal ketika sedang haid tak payah qada lah, tak wajib. Tu boleh? Boleh tak? Itu contoh mudah lah. Okey. Saya tengah sikit lagi. Ada waktu perempuan tu tak perlu qada Zuhur tu. Ada waktu. Perempuan tu tak perlu qada Zuhur tu. Apa contoh dia? Contoh dia ialah masuk Zuhur, dia suci lagi. Dia suci lah, dia tak haid lagi. Kemudian selepas berlalu 2 minit daripada azan Zuhur, daripada masuknya waktu, dia datang darah haid. Soalan, 2 minit tu muat tak nak datang 4 rakaat Zuhur? Tak muat. Ghalibnya tak muat lah. Sekurang-kurangnya 4 minit, 4 rakaat ni 3 minit ataupun 4 minit. Jadi 2 minit. Kalau kita nak buat contoh yang lebih jelas, minit lah kita sebut. Lepas masuk waktu tu, dia suci ni. Lepas masuk waktu, 11 minit lepas masuk waktu, datang darah haid. Okey, nanti dia suci daripada haid nanti. Wajib tak dia qada solat tersebut? Kita sebut tak wajib. Sebab apa? Sebab kamu mendapati satu waktu, iaitu seminit. Seminit itu tidak cukup untuk buat 4 rakaat solat Zuhur. Maka tak wajiblah qada bila mana dah suci daripada haid ataupun nifas. Okey. Okey, selesai kat situ. Ini akan dibicarakan lagi dalam daurah wanita nanti. Pada 31 hari bulan tak silap. Ogos, 30 hari bulan. Okay, terus baca. وإذا انقطع الحيض والنفاس ولم يعد فإن كان في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب ولو بقي منه قدر يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض.
Wa in kana Ma fi yasha'u waqtin Allahu akbar. Ma yasha'u Allahu akbar. Wajaba وجب قضاء ذلك الفرد وإن كان في وقت العصر أو العشاء ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرد والذي قبله وهو الظهر أو المغرب. Okey. Baca terjemahan sikit. Dan apabila haid atau nifasnya telah berhenti dan tidak kembali lagi, maka sekiranya darah itu berhenti pada waktu subuh atau zuhur atau maghrib, walaupun masa yang tinggal dari waktu itu sekadar mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib ke atasnya mengqada solat fardu tersebut. Yang sekiranya darah itu berhenti pada waktu asar atau isyak, walaupun masih yang berbaki hanyalah sekadar mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib ke atas wanita itu mengqada solat fardu itu dan juga solat yang sebelumnya, iaitu zuhur atau maghrib. Okey. Jadi tadi masalah turuwul mani'. Asal kita suci, lepas tu baru datang haid, baru datang nifas, baru gila dan sebagainya. Sekarang ni masalah apa? Masalah zawalul mani'. Perkara yang menghalang kita solat, hilang. Asalnya kita haid. Asalnya kita nifas. Asalnya seseorang tu gila. Tak. Seseorang tu kecil, mana belum balik. Kemudian perkara-perkara tu hilang. Gila tu jadi sembuh, kecil jadi dewasa sebab balik, air mani dan sebagainya. Kemudian haid tu hilang, berhenti, nifas pun berhenti. Maka apakah hukum solat ketika itu? Maka disebut dalam kitab kita ni, dan wa idzan qata'ana haid wan nifas wa lam ya'ud. Dan apabila haid atau nifasnya telah berhenti dan tidak kembali lagi, fa in kana fi waqti subhi, kita sebut ada perincian. Kalaulah darah tu berhenti ketika waktu subuh atau zuhur atau maghrib, ya, walau baqiya minhu qadru ma yasau Allahu akbar, walaupun berbaki waktu hanya sekadar muat untuk kita sebut Allahu akbar, maka wajib bagi perempuan tersebut ataupun lelaki tersebut qada sembahyang tersebut. Contohlah kita ambil waktu maghrib. Jadi perempuan ni sedang haid. Perempuan ni apa? Sedang haid. Haid. Sebelum maghrib, seminit sebelum maghrib, dia suci. Allah SWT Muhammad. Seminit sebelum, bukan sebelum maghrib. Seminit sebelum habis waktu maghrib. Seminit sebelum habis waktu maghrib. Seminit sebelum habis waktu maghrib. Dia suci daripada haid. Okey. Jadi dalam seminit muat tak letak 3 rakaat? Mana nak muatnya? Okey, tapi dalam seminit itu muat tak kita nak sebut Allahu Akbar? Sangat-sangat muat. Malah berkali-kali boleh sebut Allahu Akbar. Ketika itu kita sebut, kamu wajib sembahyang fardu maghrib. Jadi sekarang ni kamu suci daripada haid. Isyak kena sembahyang lah. Sebab isyak tu memang haid dah tak ada. Okay, maghrib tadi hanya sempat seminit je kamu suci dalam waktu maghrib tu. Dan seminit tu muat untuk sebut Allah Akbar. Kamu kena qada juga maghrib tersebut. Boleh? Jadi dalam bab zawalul mani' ini, larangan itu hilang, haid itu hilang, tak terangkat, hanya memadai berbaki waktu yang muat untuk kita sebut Allahu Akbar. Sudah kita katakan solat tu wajib ke atas ni. Contoh lain. Sebelum kita contoh lain, kita sebut syarat kedua. Syarat kedua dia, mesti dia tu bebas daripada penghalang-penghalang lain, tak? Sekadar muat 3 rakaat maghrib. Contoh, sebelum maghrib tu, seminit sebelum maghrib, dia hilang haid, dia terputus haid, dia berhenti haid. Maka muat Allahu Akbar, maka kita sebut dia wajib qada maghrib. Okey. Andai kata lepas masuk
waktu isyak, semata-mata masuk waktu isyak, dia gila. Jadi sekarang dia haid. Seminit sebelum keluar maghrib, dia suci daripada haid. Boleh? Lepas tu, azan isyak dia gila. Jadi sekarang ni, dia dikepung oleh dua perkara yang menghalang dia solat. Pertama, haid. Kedua, gila. Kat tengah-tengah tu ada seminit. Okay, seminit tu muat tak nak letak 3 rakaat? Jawapannya tak muat. Maka ketika itu, nanti kalau dia sembuh daripada gila, dia tak wajib qada maghrib tu. Orang kata, Ustaz, bukankah seminit muat sebab Allah Akbar? Ya, muat sebab Allah Akbar. Tapi seminit itu, tak muat untuk letak 3 rakaat. Lepas tu kamu gila balik. Jadi tak ada nak sembahyang gila dulu. Maka tak wajib juga sembahyang maghrib. Berbeza kalau lepas masuk maghrib tu, berlalunya contohlah, dalam waktu isyak berlalu sejam, lepas tu barulah gila. Maka sejam tu muat sangatlah nak letak 3 rakaat maghrib. Isyak pun muat. Tak, jadi ketika itu kita sebut, kalau dia tak solat lagi isyak dengan maghrib tu, nanti dia sembuh daripada gila, dia kena solat isyak dan maghrib tersebut. Boleh faham tak? Takut pening lah. Ada soalan tak? Terutama perempuan. Ni masalah ni kadang perempuan keliru ni. 3.12 dah. Tak apa kita habiskan. Sikit lagi. Perempuan jelas tak? Berespon sikit. Okey, jelas eh? Okey, terus. Okey. Wa in kana fi waqtil asri aw al-isya' walau baqiya minhu qadru ma yas'u Allahu akbar wajaba qada'u dhalika al-fardhi walladhi qablahu wa huwa adh-dhuhru aw al-maghribu. Okey. Tadi dia suci dalam waktu maghrib. Maghrib boleh tak gabung dengan solat sebelum? Makna maghrib gabung dengan zuhur. Tak boleh. Ataupun dia suci dalam waktu zuhur. Zuhur boleh tak gabungkan dengan solat sebelum iaitu subuh? Tak boleh. Ataupun dia suci dalam waktu subuh. Subuh tak boleh gabung dengan isyak. Tak. Jadi ketika itu dia tak perlu solat 2 solat lah. Dia kena solat satu solat je. Zuhur ataupun maghrib ataupun isyak. Zuhur ataupun maghrib ataupun subuh. Okay. Ini masalah lain. Masalah apa? Dia suci daripada haid. Sekarang ni dia sedang haid. Zainab sedang haid. Tak ada nama Zainab dalam ni tak? Kata rasa hati pula. Okey. Si Zainab ni dia ada haid. Haid. Okay, lepas tu seminit sebelum keluarnya waktu isyak. Dengar elok. Seminit sebelum keluarnya waktu isyak, dia suci. Lepas seminit tu, Allahu Akbar, masuk subuh. Jadi seminit sebelum keluar daripada waktu isyak, dia suci. Lepas tu masuk waktu subuh. Okey, kita sebut si Zainab ni, subuh dia wajib solat lah. Itu jelas. Kita sebut dia juga solat waktu isyak. Dia wajib solat apa? Waktu isyak. Dalam masa yang sama, dia kena solat dengan solat sebelum itu maghrib. Di dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Solat isyak dan maghrib boleh digabungkan. Bila dia suci dalam waktu isyak, baki tu sekadar takbiratul ihram, muat Allahu Akbar, maka dia kena qada isyak, dia kena qada juga maghrib. Dengan syarat tadi lah, muat Allahu Akbar. Lepas tu syarat yang kedua, dia tidak didatangi perkara yang menghalang untuk dia solat dalam tempoh 2 solat. Maknanya lepas daripada dia suci daripada haid, seminit lepas tu masuk waktu subuh. Lepas tu berlalu sejam. Lepas berlalu sejam, dia kembali gila. Tadi haid, sekarang gila pula. Okay, dalam sejam. Untuk kita letak 4 rakaat maghrib dengan 4 rakaat isyak dan juga 3 rakaat maghrib. Okay, sebut. Maka ketika itu, wajib bagi dia
kalau dia belum solat maghrib dan isyak tu, tak. Nanti selepas dia sembuh daripada gila, dia kena qada maghrib dan isyak. Isyak dan maghrib. Contoh yang tidak mewajibkan dia qada. Selepas dia suci waktu apa? Waktu akhir isyak. Seminit sebelum berakhir isyak dia suci. Okay, lepas masuk subuh, danlah 3 minit. Dan 3 minit dia kembali gila. Jadi dia suci haid. Lepas tu 4 minit dia okey. Mana dia tidak haid dan tidak gila. Lepas tu dia gila. 4 minit okey. Lepas tu gila. Haid. 4 minit okey. Lepas tu gila. Okey. Soalan 4 minit. Muat tak untuk kita letak 4 rakaat isyak dan juga 3 rakaat maghrib? Tak muat. Lepas tu muat apa? Muat kita letak isyak sahaja. Maka wajib solat isyak sahaja. Boleh? Faham tu? Ni kena perhati molek lah ni. Biasanya masalah kembali gila tu jangan berlaku lah. Jangan sangat berlaku kan. Kembali gila pun jadi benda tak elok tu. Atau pengsan selepas tu mabuk. Itu jangan berlaku lah. Jadi ghalib manusia ni, kalau dia suci pada akhir waktu isyak ataupun suci pada akhir waktu asar. Jadi dia kena qada asar dan zuhur. Lepas tu isyak dan maghrib gitu kan. Sebab apa boleh dijamakkan dengan yang sebelum itu ihtiyatan dalam mazhab Syafi'i. Ihtiyatan ni berjaga-jaga. Boleh jadi perempuan tu sebenarnya dah suci pada waktu maghrib lagi. Maka kita sebut maghrib kena qada, isyak kena qada. Dah, boleh jadi perempuan tu dah suci dalam waktu zuhur lagi. Maka zuhur kena qada, asar kena qada. Ihtiyatan berjaga-jaga. Sebahagian mazhab rasanya tak perlu qada. Kena qada waktu isyak je lah. Isyak sahaja ataupun zuhur sahaja. Jadi pernahlah kalau kita baru tahu hari ni benda ni, tak mungkinlah kita boleh taklid pandangan yang mengatakan wajib qada solat isyak. Tak wajib qada. Itu yang dah lampau lah. Yang akan datang ni kita cover lah. Mana kita qada juga isyak, maghrib, zuhur dengan asar dengan zuhur, asar zuhur gitu. Tapi yang lampau-lampau tu kalau kita nak ikut pandangan lain pun tidak ada masalah. Tapi kalau kita mampu dan kita semangat nak beribadat, maksudnya qada lah. Yang lampau-lampau tu kita agak-agak kira secara zon, sangkaan berat kita beberapa rakaat yang telah kita tak qada tu, kita qada lah. Terus baca watasi'u. Nak bila? Watasi'u an ya'taqida Kita berhenti dulu lah. Kata nak berhenti dulu. Rehat dulu kejap tak? Oh, setiap 2 jam. Boleh Ustaz tak? ni. Saya bimbang Boleh rehat. Dia nak masuk balik pukul? 10 minit. Sekarang ni 3.20. Dia kurang 3.30 kita start dulu. Sekarang ni 3.20. Kita nak masuk pukul 3. 3.30 25. start balik.